Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada petang ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan. Yang kita kasih seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa surau ahli hikmah pada Midin, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah semua. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada petang ini dalam suatu majlis ceramah atau kuliah sempena iftar Ramadan. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini memberi kebaikanlah kepada hidup kita dan menguntunkan kita pada hari kiamat. Hari kita dibawa bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Kita lihat dulu sedikit tazkirah sebelum menjawab persoalan-persoalan. Siapa yang belum lagi tulis soalan boleh tulis, atau dan siapa yang nak bertanya secara lisan pun boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan akan Quran. Al-Quran yang menjadi petunjuk, Al-Quran yang membedakan antara yang hak dan yang batil, Al-Quran yang menerangkan kepada sekalian manusia. Inilah bulannya yang kita berada sekarang. Sebab itulah bila sebut bulan Ramadan, ada dua perkara yang sinonim ataupun berhubung rapat dengan nama Ramadan. Yang pertamanya benda yang wajib, iaitu puasa. Bila sebut Ramadan, teringat puasa wajib. Puasa dah kita. Sebut Ramadan, tak boleh makan dah. Tak boleh makan tu puasa lah. Dan barang yang sunat itu Quran. Quran. Sebab itulah walau malah macam mana pun, kebanyakan kita malah bulan lain baca Quran. Slow baca Quran, 4 hari tak tengok sekali. Tapi bila Ramadan jadi gengang. Sebab tu dipanggil bulan Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Dia mulia kerana Al-Quran itu Karim, yang mulia. Dan dia Mubarak. Dia ini ada kaitan dengan keberkatan. Berkatnya bulan-bulan Allah, 12 bulan, semua berkat belaka. Tapi yang paling berkat, yang paling mubarak, bulan Ramadan. Kita ni hak jenis malah baca Quran, rajin baca surat khabar, tiba-tiba dengan Ramadan rasa rengang baca Quran, tak banyak sedikit. Hak jenis malah kupu ngaji jadi ngaji, hak malah pergi surah jadi pergi surah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok jadi ramai. Mana ramai kat bulan Ramadan, bulan lain tak ramai gini. Itulah bulan Ramadan. Ada hikmahnya. Jadi rengang tangan, rengang tubuh. Bini kita pun jadi rajin masak, jadi banyak lauk. Berkat Ramadan. Nampak? Amal semayang malam. Kita kalau bulan lain, lepas mayang Isya, slow mayang Ba'diyah Isya. Tak? Banyakkan wak 2, tak wak 4. Tak gerok. Nampak? Tapi bulan Ramadan, barang-barang je 20. Jarang sangat hak 8. Mujur ada kau 8. Kalau ada 2 rakaat kau, noh tu kan. Jadi itu semua itu keberkatan tak? Jadi kita boleh makan. Kalau pukul 11 bulan lain, pukul 11 pagi, tak makan lagi, gua ni berasa. Tak? Mana ceruk ni? Ini cari nasi tak tahan ni. Tak? Tapi bulan Ramadan, bulan yang Ramadan Mubarak, Ramadan yang sangat diberkati, habis jadi rasa rengang. Yang lapar pun boleh tahan. Bahkan hak umur 60, hak 6 tahun pun boleh puasa. Dari pagi sampai garik. Betul tak? 6 tahun. Tu berkatnya Ramadan. Kalau bulan lah, yang ayah dia dok datang pukul 9, cari silmok dah. Kawan dia kata makan, kita makan silmok pukul 10. Dah pukul 9 abah. Padahal sejam je tangguh. Berkat Ramadan sampai ke garik kita boleh tahan. Ni tak ada hal dah. Itu Ramadan namanya. Dan kaitannya dengan Al-Quran cukup-cukup rapat lah. Bulan diturunkan Al-Quran. Orang ni balah berapa bulan turun Quran. Baiklah mengaji, tak sabar balah.
Ada apa isu yang timbul, kita jumpa ulama. Kita dalami ilmu itu. Kita dapat pengetahuan. Kita tak bagian balah. Mu punya screen, aku share. Aku punya screen, mu share. Oh, banyak aku like, aku 16. Mu 2 yang like. Jadi bodoh gitu pakai akhir zaman. Nah, ada timbul je satu isu yang berkait dengan agama, kita tanya ulama ada. Boleh tanya ulama lalu. Kita pun dapat penjelasan, jadi alim dalam isu itu. Itu kan lebih baik. Maka Jibril alaihi salam datang setiap Ramadan bertemu dengan Nabi SAW dan bertadarus Al-Quran. 2 kali khatam. Itulah amalan tadarus bulan Ramadan. Kita duk amal apa kapur-kapur apa hulu darat habis kau buat. Nah, dia malam-malam apa terawih. Ngaji tadarus Quran. Mu semuka aku semuka, mu semuka aku semuka. 20 orang 20 muka habis satu juzuk. Nah, dia lah kapur tu ada 10 orang saja. 2 muka seorang. Tadarus qiraah Quran lain, baca Quran lain. Baca Quran ni bacalah, mu nak baca lagu mana, mu baca seorang ke. Itu baca Quran. Tadarus ini baca dan diperhatikan oleh sekurang-kurangnya seorang yang lain. Kita baca, bini kita perhati. Betul tak bacaan kita? Salah dia tegur. Itu tadarus. Tafa'ul. Tadarus. Saling melihat dan merhatikan ayat-ayat yang dibaca. 2 kali khatam. Kalau kita boleh 2 kali khatam, macam Jibril ya kita. Dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi ada sebut bahawa kisah-kisah orang yang baca Quran orang dulu-dulu. Antaranya Imam Hanafi, antaranya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, dia bulan Ramadan dia baca sekali khatam siang dan sekali khatam malam. Pada bulan lain dibaca 3 hari sekali khatam. Imam Mujahid sehari sekali khatam. Sehari sekali khatam. Tapi bila sampai bulan Ramadan 3 kali khatam sehari. Imam Mujahid. Nampak? Kita 30 tahun tak khatam-khatam. Nampak? Khatam masa ngaji budak kecil itu je lah. Masa jejah 2 itu khatam kali bagi gula 3 kilo. Gula alis buku. Ra'i. Tu dak khatam pas cleaning. Betul tak? Khatam lah. Khatam lah kita. Kita ni orang awam jangan sampai kurang pada 3 hari sekali. Ada pun yang kita sebut nama tadi dia bukan orang awam. Nampak? Itu semua tu karamah. Al-Imam Syafi'i masuk di dalam Kaabah. Dia masuk dalam Kaabah. Lepas pada tidur sekejap, mayang Isya dia tidur, kemudian dia masuk dalam Kaabah bangun. Dari sembahyang 2 rakaat. Sesarnya dekat subuh. Sesar dekat subuh. Jadi dibaca rakaat yang pertama 15 juzuk surah. Rakaat kedua 15 juzuk. Jadi khatam dalam 2 rakaat tahajud. Khatam Quran. Jadi orang tanya kenapa tuan baca banyak sangat? Dia kata ini amalan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Dia kopi. Nampak? Kita jangan ikut. Kita buat panduan. Faham? Kita jangan ikut. Kita 2 horsepower je. Kalau nama-nama saya sebut tak ni 1000 horsepower belaka, jangan follow. Masuk garung kita. Faham? Nampak? Kita dengar orang hebat-hebat. Mereka ini dengan karamah. Beribu-ribu semayang tahajud, jangan ikut. Faham? Dia 1000, kita 10 dah lah. Itu je. Dia 1000, kita 1000 kok. Dia baca cerita dalam Facebook, Rabi'atul Adawiyah, semayang 600 rakaat malam-malam tahajud, dia giwak sama. Dan 3 hari. Lepas tu dengan subuh-subuh nak mayang. Faham? Babah masuk gaung lah. Faham? Jangan ikut. Sama-sama butir-butir kita dah leh. Faham? Kita MyV, dia BMW. Faham? Kita tayar 175 ni siri lepeh. Dia 285 lebar gitu. 2 kali kelekoh kita pala gaung. Bukan bila dia potong kita tu, mudah-mudahan aku dimurahkan rezeki untuk berjaya seperti ini juga. Biar dia pergi dulu. Faham? Gitu maksudnya. Dah dengar Imam Syafi'i baca 15 juzuk serakaat dia tang tak. 3 malam tidur terus, dak maya subuh terus. Sakit tang. Itu maksudnya buat sebagai
ba'is bagi kita untuk gemar kepada perkara-perkara akhirat. Nak? Kan Imam Hanbali masa kena takak di khalifah. Pemerintah takak dia. Oh, jangan Imam Hanbali nak suruh jadi mufti je. Dia nak jadi mufti gua ni kerajaan tak betul. Kalau dia jadi mufti setuju, dia tak betul. Orang kata. Faham? Jadi orang kata tengok tu Imam Hanbali jadi mufti. Mana kerajaan hak salah ni betul faham? Netizen lama tu akan kata gitu. Jadi dia tak terima. Nampak? Kalau kerajaan tu betul, boleh jadi dia terima. Kerajaan masa tu tak betul, ngaruh. Mu'tazilah. Dia tak mau terima. Dia sanggup dipenjarakan. J. Dan bukan J je pukul. Siapa? Coh bajunya. Siapa luka badan dia. Oleh kerana sakitnya Imam Hanbali tak boleh nak semayang banyak. Kerana dia sakit, dipukul dalam penjara. Dia hanya mampu semayang tahajud dalam penjara 300 rakaat saja satu malam. Kita tak ada orang pukul lagi. 2 rakaat pun tak semayang. 2 rakaat pun tak semayang. Kalau pukul, tinggal spender terus duduk dengan dalam. Faham lagi? Tu kata jangan berasa hebat kita pada orang dulu-dulu. Allah Rabbi. 300 rakaat. Tu kena pukul. Kalau tak kena pukul tak tahu. Tu karamah. Karamah, kemuliaan Allah beri kepada dia. Allah beri kekuatan begitu. Dia boleh lawang nafsu dia kerana Allah nak muliakan dia. Tu karamah. Kita Melayu asal khamak jalatah air. Dia nampak tu je. Jadi komar orang Melayu ni. Khamak mana? Jalatah air. Jalatah air bukan khamak, laba. Nampak tak? Bukan tak ada wali yang Allah jadikan jadi jalatah air. Tapi kita duk nampak tu je. Skop kita sepit. Khamak mana terbang? Tu Spiderman, Superman. Boleh terbang. Kemuliaan, karamah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasai dan seumpamanya yang boleh hafal ratus ribu hadis. Betul tak? Orang awam tak boleh, tak mampu. Karamah. Allah jadikan kesusahan mereka dapat hadapi begitu sehingga hafal dengan sanak-sanak. Allah nak muliakan mereka. Baca Quran kerana bulan ini bulan Quran. Man qara'a Qur'ana, man qara'al harfan min kitabillah. Siapa baca satu huruf, Nabi kata daripada Quran, falahul hasanah. Maka tetap dia akan dapat satu pahala. Hasanah tu kalau terjemah Melayu, kebaikan atau keelokan. Maksudnya sawab, iaitu pahala, ganjaran. Al-hasanah bi asyri amsaliyah. Setiap kali kita dapat satu pahala, ganda 10. Dan Nabi kata siapa yang baca alif, lam, mim, dia tidak akan dapat 3 pahala. Walaupun 3 huruf. Sebab satu huruf alif jadi 10. Maka alif, lam, mim, 30 pahala. Satu pahala tidak akan dapat menyamai dunia. Lebih satu pahala lagi dari dunia. Itu hebat. Baca Quran. Al-Imam Syafi'i dia baca Quran. Umur 9 tahun. Dia rukun Yamani. Penjuru belah Yaman. Dia ada 4 penjuru kat bawah. Penjuru hak hala negeri Yaman dia panggil rukun. Rukun tu bucu lah. Kalau Tiana bucu. Faham? Rumah mu bucu lek no. Rukun lah. Bukan rukun semayang. Faham? Bucu kat belah Yaman. Imam Syafi'i lepas asar dia baca situ lah. Seluruh kawasan Mekah mana-mana orang mari dengar dia. Budak umur 9 tahun baca Quran. Baca Quran. Dan dia baca, semua orang dengar menangis. Siapa orang mari dari Mesir nak dengar, nak nangis. Pasal baca di Mesir tak nangis. Mari nak nangis. Itu Imam Syafi'i. Bukan Haji Syafi'i. Pandai pun kan. Imam Syafi'i. Pasal dia murid orang lebih. Siapa tu guru dia? Imam Malik. Ulama besar Madinah. Siapa murid Imam Syafi'i? Imam Hanbali. Orang bisa-bisa. Alif Lam Mim 30 pahala. Kalau kita baca Fatihah bulan Ramadan 1560 pahala. Orang yang baca satu juzuk malam-malam
Satu la, satu juzuk, 10 la. 20 muka surat. Berapa ribu huruf. Man qara'a harfan, siapa baca satu huruf, falahul hasanah, satu pahala, bi asyri amsaliha, sama dengan 10. 156 huruf Fatihah, 1560. Dah kalau satu juzuk malam-malam. Bulan lain kita baca orang awam hok cak ayam bulu balik jangan kurang daripada 2 la atau 3 la. Bulan lain, sebelah bulan lain, okey? Kita orang awam, kita bukan orang khawah, bukan bucak naga, orang awam. Jangan kurang 2 la 3 la sehari. Kerana Nabi kata, man qara'al Qur'ana fi yawmin wa lailin khamsina ayatan la yuktab minal ghafilin atau kama qala. Mana-mana umat aku yang baca Quran sehari semalam lebih kurang 50 ayat 3 la. Faham? Lebih kurang. Maka namanya tidak lagi ditulis dalam golongan orang-orang yang lalai. Lalai. Lalu kau tiana lara. Siapa yang baca 3 la sehari tidak lagi masuk laku kumpulan ballara. Faham lagi? Ya nak? Kata tu kan. Mu ikut apa saya ballara tu? Nak? Muballara tu asalnya makna berdoa. Berdoa lala. Jadi kalau kita baca 3 la sehari tak masuk kumpulan bahan lara. Tiba-tiba kita tak sapas la sehari. Kita sahih sek ballara. Walaupun piyah tak paling sama. Faham lagi? Walaupun janggut banyak pak pusat. Sahih dah sek ballara. Berapa? Pasal tak dapat selah lagi aku baca. Sahih dah set ballara walaupun ridak duk tapal baru aku tak mau. Apa? Pasal Nabi kata dah. Kalau baca 50 ayat sehari tak masuk ke pulang ballara. Faham lagi? Ini pakat-pakat betul. Okey? Allahu Rabbi. Dan bukan saja huruf tu jadi pahala dah hapus dosa. Quran tu pula mari pula jadi temang kita. Nampak? Nabi kata iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih au kama qala. Jelas situ. Bacalah kamu akan Quran. Kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat. Dunia tidak mari lagi. Dia mari hari kiamat. Dunia biasa hak marinya hak dak pakar. Nampak? Akhirat hak mari hak bisa-bisa. Dia mari ada kita, dia cari kita pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, dia akan tolong kita kerana kita yang baca. Ashab maknanya orang yang tuan punya pahala yang baca Quran tu. Nak tak Quran tolong kita? Nak lah. Nampak? Pada hari itu, hari tidak ada orang boleh tolong. Hari kiamat, Dana Menteri boleh tolong tak? Tak boleh. Kalau dia tengok live ni, dia pun tahu. Di malam Perdana Menteri boleh tolong hari kiamat kita? Tak boleh. Bukan nak khabar Perdana Menteri tak molek, tapi nak khabar mereka tidak ada kuasa. Tak dunia ada kuasa. Esko MB boleh tolong hari kiamat? Tak boleh, atas dunia boleh. Esko tak boleh tolong, YB tak boleh tolong. JKK kau tak kau. Bini kita tak tolong kita hari kiamat. Pak kita tak tolong kita. Anak kita tak tolong. Kita rebah sembang di padang macam pelipak kaki kepala tak bawah kaki tak kata. Anak kita tengok dia kenal ayah kata, oh siang ayahku. Tapi tak hari tolong. Nampak? Yauma yafirru mar'u min akhi. Pada hari itu yafirru tembau. Kalau terjemah tergantung. Kalau tengok Quran tafsir online, dan pada hari itu akan larilah. Nampak tak? Seseorang itu dari saudaranya. Itu terjemah online. Tapi kalau maksud tergantung, pada hari kiamat nanti habis pakat tembau belaka dari saudara maranya sendiri. Kita tengok toki kita gebah kelulai batinya pijak orang tu baik tahi sembuh. Faham? Dari kiamat ramai orang beriak cak nak. Oh toki aku nyanyi tapi tak tolong. Kawan kita hot like sama kita. Hot like kediang tak bisa ngak. Hot kita tengah nulis like tau. Hot kita nampak pen gerak.
Kia like selalu dah. Hak tu bisa kali. Faham? Hak tu boleh tolong kiamat. Oh, tak boleh tolong. Tak. Dia post sama like. Tak boleh tolong. Kata dunia belum tentu. Like boleh Dia duk like sama mu dalam Facebook cuma atau PN dia. Pinjam satu ya. Biar lagi. Walaupun dia like pun nak malang. Dia sama apa? Jarang-jarang ni. Belum tentu dia kahwin mu satu ya. Kalau dia mu pinjam, tarikh 3 hari janji, dia akan minta balik 3 hari. Belum tentu dia kata sedekah. Apa? Tu Kita gila like. Like tak like kat mana? Buat benda yang betul je. Tulis benda yang baik. Suka tak suka, peduli apa? Faham tak? Ni biasa boleh 2 like, hari tu 11 like. Print screen. Foto stack bola pering. Kalau 50 like, buat si kunyi. Atau mau jerang 2-3 mangkuk. Tak salah, berkawanlah dalam internet, media sosial dan sebagainya. Tapi ingat, kawan kita yang sebenar ni, Quran, sedekah kita, amal kita, solat kita. Orang lain tembak balik, tak dalam kubur, solat mari, duduk di atas. Puasa mari, duduk di kaki mayat. Jadi pembela mayat. Quran ni ja'a yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan datang pada hari kiamat, tolong orang yang bacanya. Tapi syarat, biar hasil pahala. Kalau ada pahala, maka ada pertolongan, ada manfaat. Bila nak dapat pahala? Mukhlis, ikhlas. Baca tak ikhlas, tidak ada pahala. Tak ada pahala, ghairun nafi', tak memberi manfaat sama sekali. Orang tanya almarhum Dr. Wahbah Zuhaili. Orang duduk baca la ilaha illallah bila kematian. Kemudian dia hadiahkan bacaan itu kepada si mati, boleh manfaat ke tak? Dr. Wahbah Zuhaili jawab, jika mereka ini membacanya dengan ikhlas, maka hasillah pahala. Bila hasillah pahala, baru sah dihadiahkan pahala itu kepada orang yang meninggal dunia, akan memberi manfaat dengan izin Allah. Mana ikhlas dulu. Dah kita kalau orang minta tolong mari tahlil rumah, tanya dulu makam dia mana ni. Anak si mati lalu kok surah tok siok tanya, muak-muak benda mana ni? Nampak? Waktu malam nasi minyak dengan malam pawang bodoh mana ramai? Malam ketujuh memang awak tahu dah menapa tak? Heavy drama dia panggil. Malam pertama, malam kedua. Cuba buat jadi luar. Menu dia dah boh dalam Facebook. Jemput mari belaka mulai malam ini 7 malam tahlil di rumah saya. Malam ini pawang bodoh. Malam kedua mi goreng. Nampak? Malam ketiga nasi kapit sambal. Malam keempat biskut jagung. Malam kelima onde-onde. Malam keenam loli. Nampak tak? Malam ketujuh rahsia. Tengok Malam roti wadah amal. Dah. Slow la ilaha illallah. Bos sudah paung depan. Cuba ayam musim. Malam ada ayam musim tahlil kau ni. Tak usah tahlil orang mati hak buka puasa tu. Namak. Bubuh ayam. Dengan besi-besi saya buang pasal batang. Lagi. Gagal surah katik. Takut jadi gitu je. Tahlil tak salah. Jamu orang, alhamdulillah sunnah Nabi. Takut kita ni lah. Waktu malam ke-7 kalau tahlil, pakai uni ammah, parking. Tak, pakai rela. Lagi. Tak muat orang. Alhamdulillah, kali ikhlas belaka, alhamdulillah. Tapi takut ada tu jadi rosak-rosak lah. Bila rosak lah niat kita ni, jadi tidak berhasil lah. Untuk kita nak beri kepada orang lain pula, tidak berhasil. Jadi perbanyakkanlah amal kita ganda. Kalau semalam kita semayang 2 saja rakaat tahajud, malam ini insya-Allah kita akan buat 4 rakaat. Kita sama 4 rakaat je buat, aku 2,5, malam ni aku nak buat 6 rakaat pula. Lebih satu lebih baik daripada tak lebih langsung. Dia gitu. Wallahu alam.
Tiada banyak soalan. Siapa nak tanya boleh bertanya. Kutipan dana aktiviti Majlis Ilmu Pengurusan Penguangan Surau. Mohon sama-sama menyumbang untuk penggunaan surau Al-Hikmah. Jadi, buat gerak-gerak lah tong tu. Ada tong dia tak? Gerak dah adik? Gerak acak tak apa. Hidup gigi orang tong tu. Nampak? Gerak-gerakkan tong tu. Sebab ni bulan gandakan amal. Kalau kita mati malam ni, dah nak derma esok. Bang. Yang kita, harta kita, rumah kita, bukan hak kita duduk. Hak kita orang duduk. Tu rumah kita. Baju kita bukan hak kita pakai tubuh kita. 4-5 ribu segerabak. Hak kita sedekah orang pakai. Tu baju kita. Makanan, minum kita bukan masuk dalam perut kita dah. Tapi duit kita jadi makanan, bubuh dalam mulut orang. Itulah makanan kita. Pakak-pakak sedekah. Biar banyak harta kita di hari akhirat. Harta kita maknanya rumah orang kita beri korang, kereta hak kita beri korang, tanah hak kita beri korang, tu hak kita belaka tu. Baju hak kita beri pakai korang, akan minum hak kita sedekah korang. Mak akal tu pakai afnai tu. Mau makan, mau minum jadi tai. Wa labis tu pakai ablai tu. Membeli pakaian mahal mana pun jadi kain buruk lagi. Wa ma sadaq tu pakai apa itu. Hak musdekah tu, itu harta kamu yang kekal abadi. Soalan yang pertama. Jadi kita ulang balik, nanti kita berbuka makan kurma. Boleh Pas kurma terus kita semayang gerik. Berjemaah. Lepas tu ambil nasi balik makan rumah lah. Sebab lagi kena samang pula. Nampak tak? Main dah. Maknanya apa benda jual, apa benda colek pun kena 50,000. Dah kalau gini perusi kena 500,000 selok. Nampak tak? Munaanmu ada 50,000. 10,000 tak ada. Tidur lajib laki lah kita. Ngaku aku. Ni musim ni. Dia zaman dulu J orang curi, propok penyambung lah ni nak J orang semayang tak. J orang buka puasa dan sebagainya. Ini zaman fitnah. Semasa tayat akhir salah duduk tayat awal, bolehkah tukar duduk kedudukan? Dia ni semayang tayat akhir, dia pergi duduk macam tayat awal. Atau dia ni tayat awal, dia pergi duduk macam tayat akhir. Duduk tayat awal panggil duduk iftirash. Tidaklah punggung kena latar. Duduk tayat akhir panggil duduk tawaruk. Iaitu punggung kiri duduk atas latar, kaki kiri keluar pada bawah betis yang kanan. Kalau tayat awal, sunat kita duduk iftirash. Tapi jika kita tersalah duduk tayat awal macam tayat akhir, tak rosak pun semayang. Sah semayang. Cuma kita hilang fadilat satu tu saja. Nampak? Kerana yang afdal duduk iftirash. Atau sepatutnya kita duduk tawaruk, itu duduk pada tayat akhir. Kita tersalah duduk tayat akhir macam tayat awal, pun sah semayangnya. Tidak ada masalah apa-apa. Kalau kita solat tarawih, bolehkah kita gabung dengan qada solat tarawih orang yang masih hidup dan yang telah mati? Kita solat tarawih, bolehkah kita gabung dengan qada solat tarawih orang yang masih hidup dan yang telah mati? Dia nak semayang tarawih, niat semayang tarawih, dan niat juga qada semayang orang yang masih hidup atau qada orang mati punya semayang. Dengar baik-baik. Kalau haji kita boleh buat untuk orang mati. Kalau puasa boleh buat untuk orang mati. Kalau hutang kita tolong bayar untuk orang mati boleh. Kalau zakat kita memang boleh bayarkan untuk orang mati. Kalau semayang, pendapat Pak Mazhab yang kuat tak boleh. Nampak? Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, kaul muktamad, kaul yang kuat, tidak ada qada untuk orang lain. Taklah kita lakukan amal kita semayang macam biasa, semayang fardu kita, semayang sunat kita. Nampak? Lepas tu kita hadiahkan pahalanya kepada ibu bapa kita tadi yang ada meninggalkan solat. Dengan izin Allah menambah timbangan amalnya di akhirat nanti. Tapi kalau haji boleh orang mati dah. Mak kita mati tak pergi haji, kita yang buat haji boleh. Itu ada nas yang kuat. Okey? Nampak? Ayah kita sibuk hari tu, duk main basikal dengan badak dang pergi Mekah. Jatuh. Mati ayah belanggar. Faham? Kita buat haji kan ni, kita pergi. Boleh. Ada nas.
Puasa pun boleh juga. Nah, Nabi kata kalau mayat meninggalkan puasa, maka puasakan daripadanya oleh walinya. Maksudnya penjaga warisnya. Boleh. Orang yang zakat, kita dengar mak kita, ayah kita tak bayar zakat, 3 tahun tak bayar zakat fitrah, meninggal, kita tolong bayarkan duit kita. Boleh. Faham lagi? Semayang tidak. Yang boleh semayang, kita qada semayang yang kita tinggal. Jangan yang pok kita tinggal, mak kita tinggal. Walaupun ada pada kaum dhaif, yang kita jawab ni ikut pendapat yang muktamad. Okey? Mak kita dengar itu culah semayang. Ala-ala kediang ni. Faham tak lagi? Tubuh sihat molek. Jadi kita tolong qada tak boleh. Nampak? Kita tak boleh. Kita sedekah untuk mak kita. Pahala kita semayang tu kita hadiah untuk ibu bapa kita. Faham? Tapi kalau kita yang tinggal semayang, sama ada tinggal tak sengaja, seperti lupa atau tidur, atau sengaja ni mana lara, lara main pada semayang, maka wajib kita qada 4 mazhab. Faham? Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali wajib qada, tak ada khilaf. Wahabi kata tak wajib qada. Okey? Betul ke kalau selepas isyak kita solat sunat 2 rakaat, semua ibadah kita malam itu dapat 1000 bulan pahala fadilat malam itu? Dia asalnya hadisnya lain. Kemudian masing-masing buat bijak. Ni orang panggil gila status. Kalau tengok daripada pagi pak malam, bahagian daripadanya duk buat status supaya orang nampak dia ni hebat. Rugi kita duk main gitu. Tak usah buat status ni bukan nak suruh orang nampak hebat. Supaya orang boleh kongsi benda yang baik dah. Biar orang tak kata hebat pun. Ni duk reka juga ada dah hadisnya. Dah buah hadis pusing. Ayat hadis je pusing je. Supaya nampak macam daripada dia. Rugi kita. Ambil hadis potong, sampaikan. Ambil ayat Quran terjemah, sampaikan. Biar orang tak nampak hebat kita, baru nampak ayat Quran. Nyakit kita ni. Jadi memang sahih diserupakan kelebihan yang kita dapat seperti malam Lailatul Qadar, 4 rakaat semayang rawatib selepas isyak. Cukup untuk sahih. Jadi kalau Allah izinkan, kalau macam ni 1000 bulan, 83 tahun, 1000 bulan juga. Tapi adakah sama solat rawatib itu dengan malam Lailatul Qadar? Tidak sama. Hak tu tabi'. Itu matbu', ini tabi' yang mengikut. Matbu' lebih afdal. Yang afdal malam Lailatul Qadar. Tapi nak khabar kebesarannya, nak suruh kita galak beramal, disebut satu di semayang, lepas solat isyak dapat menyamai hak nu. Takkan lebih pada hak nu. Faham? Macam kata comel macam bulan purnama, comel bulan lagi ya. Tapi dah macam bulan. Nak kabarnya bulan comel kali. Kita ni comel juga sebab diserupakan dengan bulan. Faham lagi? Gak bekai macam rimah. Dah mana bekai? Dia ke rimah? Orang hak bekai tu kalau jumpa rimah tu baik tahi. Faham lagi? Tapi bukan sama dengan rimah. Rimah bekai kali. Faham? Maka disamakan seperti nak kabar lebihnya. Semayang sunat ni. Soalan seterusnya. Orang yang mati dia bulan Ramadan kena seksa kubur tak? Kena seksa lah kalau dia jahat. Kalau dia baik tak kena seksa bulan mana-mana pun mati. Faham tak lagi? Cuma bulan Ramadan antara 12 bulan yang paling banyak Allah beri kelepasan daripada api neraka. Bulan paling banyak Allah berikan maghfirah keampunannya. Bulan paling banyak Jibril turun naik daripada langit ke bumi. Ini bulan Ramadan. Bulan paling banyak Allah berikan peluang makbul doa. Itu lebih Ramadan. Soalan seterusnya. Datang awal ke masjid tak boleh duduk depan. Sebab ditanda sejadah VIP untuk bodyguard, untuk orang besar. Adakah boleh macam ini dalam Islam? Dia boleh, tapi orang yang diperlukan untuk duduk di situ. Contoh penceramah. Contoh dia imam.
Nyanyi kalau imam mari lambat sakit perut, mari lambat kena duduk belakang memang. Jadi imam lah takbir belakang. Faham lagi? Tak lelah ke lain. Jadi benda yang diperlukan. Ada pun kerana kebesaran dan sebagainya tak boleh. Bukan haram dah, tak afdal. Yang afdal siapa mari dulu dia dapat. Yang boleh kita sediakan ruang, yang mana tadi duduk, orang yang diperlukan itu. Seperti Bilal, imam, penceramah. Faham? Yang lebihnya itu, ada 15 orang belah kanan, 15 orang kiri. Siapa dapat, siapa cepat, dia dapat. Jangan kerana kayanya, jangan kerana dia menteri dan sebagainya. Tak boleh. Kerana Sayyidina Umar jadi Perdana Menteri, besar pada Malaysia lagi, khalifah, dia mari duduk belakang. Faham lagi? Tapi ada keperluan, dia yang nak bercakap, baru orang beri ruang untuk dia. Nah, tapi benda tu remeh-temeh, benda kecil. Benda besar lagi kita lebih penting, hukum hudud, nak takdir dan sebagainya. Nah. Kawan saya duduk Australia, lepas tu dia nak keluar zakat, bayar peterah, lepas tu Baitul-Mal tak ada, boleh dah dia beri pada penduduk negara lain. Lah, beri pada orang miskin lah di sana. Kalau ada orang Islam, tak ada orang miskin. Kan ada 7 lagi lah asnaf zakat. Ada mu'alaf, ada musafir. Tahu tak? Mu'alahan mesti ada di sana. Orang putih yang masuk Islam, mu'alah. Ni silap faham, tengah-tengah orang ni nak beri zakat, dia duduk ingat orang miskin je. Orang miskin itu bukan bab zakat, itu bab fidyah. Fidyah puasa baru orang miskin saja. Zakat mendah dia 8 grup, 8 asnaf. Nak? Orang musafir sabilillah, Ibnu Sabil. Nak? Orang berhutang. Berhutang keperluan lah. Rumah dia rosak, dinding pecah, dia berhutang dengan tukang. Habis 4,000 berhutang baik kiri dinding. Faham? Tu beri lah zakat. Layak tu. Yang tak layak, butang nak joli. Butang beli kereta baru. Respau. Tu bukan butang dapat zakat. Butang untuk keperluan hidup. Butang kerana nak pergi makan anak bini dia tak cukup duit. Dia butang kerana nak beli dapur, tak ada dapur rumah dia. Dia butang kerana dia masuk api. Itu keperluan hidup. Boleh bakat belaka tu. Harut marut ni malaikat ke manusia? Malaikat. Penghina agama, ugut bunuh. Agama Islam ni lain istimewa. Tak ada gari, tak ada pakai baju lokap. Boleh pula escort tahanan, macam escort VIP. Apakah patut kita buat sebagai Muslim sejati? Kena ubahlah. Tak boleh buat begitu, jadi zalim. Kena adil. Kepada orang baik pun kita adil, kepada orang yang dituduh melakukan kesalahan pun kena adil. Dia tidak ada VIP. VIP ni boleh, tapi semua VIP. Kalau kita tengok penjara-penjara di negara Skandinavia. Skandinavia ni negara Finland, negara Sweden, negara Norway. Balik sekarang Google, tengok dia punya penjara. Semua ekong belaka. Satu bilik seorang. Ada sofa, ada katil, internet 24 jam. Kalau kurang 24 jam, dia boleh protes. Dia boleh samang. Nampak? Tu VIP. Semua VIP. Bukan seorang, dia seorang je. Semua penghuni penjara gitu. Ada gym. Ada snooker. Penjara ni tu. Nampak? Ganah pada duduk luar lagi. Kita mati rumah kita tak ada gym. Gym yang perik ada. Dapur 3-4 ekor. Faham? Itu baru. Ni dok. Bila orang-orang yang hebat-hebat, maka diberi layan istimewa. Tak boleh lagu tu. Tak boleh. Betulkan balik. Kita tak nafi. Susah nak jadi sempurna. Tapi bila nampak ada benda yang pincang dalam pemerintahan, dalam kerajaan, betulkan balik. Bila kita buat betul, turun barakah daripada sisi Allah. Kita nak wakil orang lain bayar zakat pisang untuk kita, bagaimanakah lapas niatnya? Kita lah niat. Suruh dia wakil bayar je lah. Kita nak wui ke dia tu, kita niat lah. Inilah zakat fitrah yang wajib atas diriku. Mak aku nak mungkin bayar ke tu Amir soal nak pergi jabat. Tu ada bit witi. Takkan wakil rebut lah kocek kita. Kita ambil tak? Kita ambil. Bila kita dah pegang dah duit. Atau kita sudah asingkan. Sah dah niat. Masa kita pegang tu boleh dah. Ini adalah zakat yang wajib. Zakat harta yang wajib atas diriku. Seru. Kalau keluarga ini adalah zakat harta atau zakat fitrah wajib atas diriku dan anak isteriku. Atau orang bawah tanggunganku. Sah dah. Tak payah lapar. Tak.
Bila boleh berniat? Harta kita itu diasingkan. Duit kita zakat RM20, duk kocek kanan. Duit kita nak belanja RM200, kocek kiri. Asing dah. Sah niat. Stokor bolok dalam duit banyak-banyak tak boleh. Kat mana sih duit nak zakat? Tak boleh. Bang, kita beli beras guni nak buat makan raya. Tapi kita nak keluarnya ada dalam segatang. Segatang tu kita tak cebok lagi. Tak boleh nak niat zakat. Kita cebok lu waktu beli segatang suku, sahlah niat zakat. Sekali boleh pegang, tebus suku dah. Inilah zakat harta yang wajib atasku, sah dah. Terpegang pun sah, belang lambung sah, main lambung-lambung sah dah. Gi kedai, ada dalam kedai lagi beras. Tak bayar lagi. Niat zakat, tak sah. Mak bayar tegah. Kita bayar dah, saya beli dah. Tuan kedai saya jual lah. Belakak masuk dalam motosikal, inilah zakat harta yang wajib atas diriku, sah. Faham lagi? Jadi malam tu kita nak tidur pun duduk dapur beras tu, sah niat. Esok dia bangun subuh tengok ada lagi dapur. Jalan lagi surat, sah niat. Belang bawa balang motor pergi kat Amin, petang pas esok tu. Nak pergi surat, sah juga niat. Ya tak sah bayar dah mari hari ni baru nak niat. Faham? Nabi kata sunat nguak tutup mulut. Bukan sunat nguak tutup mulut, sunat tutup mulut masa nguak. Mana ada sunat nguak? Biar sepenuh dia dah nyahu kali. Dah, jika kita nguak dak dang kita tutup dengan tangan kita, bini kita dulu tolong tutup. Kira sunat juga ke? Atau syaitan masuk juga dalam mulut? Baik. Baik, dia ni nguak, bini dia derah. Pak, bini dia tutup lalu. Baik punya bini. Tak cari dua ni bini gini. Patut cari cekor lagi biar jadi dua. Tak, jadi dua gitu tangan. Dia tak kira lah tangan siapa-siapa pun, itu ikhtiar. Sebenarnya syaitan ini bila kita ikut sunnah dengan sebab tu tak boleh masuk, bukan sebab tangan kita. Nabi kata man tawad idza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu ala fihi fa inna syaitan yadkhulu. Barang mana seorang kamu yang menguap, maksudnya mulut tu buka, maka hantarkanlah tangannya ke atas mulutnya. Maka syaitan hendak masuk. Jadi bila letak tangan itu dalam kitab syarah hadis, syaitan tidak akan masuk. Kenapa? Kerana kita taat perintah Rasul tu, bukan bisa tangan kita tu. Sebab tu kita pakai topeng emas. Kan pakai emas belakang ni kan? Dulu orang perempuan yang pakai emas. Ni lelaki-lelaki habis pakai emas. Bubuh di muka ni, sunat juga letak tangan. Kenapa? Perintah nak yadahu ala fi. Hantarkan tangan, bubuh di mulut. Itu sunnah. Awak gerak juga tangan. Bukan kerana ada topeng tu, ada emas, syaitan tak boleh masuk. Mau bisa benar topeng mu. Lepas syaitan tak boleh masuk. Dah, yang tak boleh masuk, mu ikut Nabi buat. Walau pakai topeng, buat agak gitu. Tapi bisa lah bini dia tolong tutup. Macam budak kecil kan? Kan tengok budak kan, orang kita tengok orang beranak kan? Baby kan? Orang tua kan, orang perempuan berakhir tengok beranak ni. Jadi bila baby tu nguak, you buat kan? Tutup tangan kau. Anda dia nguak atas singa. Tak tutup. Nampak? Baby tak angkat tutup. Dia tak tutup mulut dia. Panapa anak tekok. Sudah ambil wuduk berkali-kali tapi selalu keluar angin kus-kus ketika hendak solat. Angin yang keluar tidak berbau. Bagaimana caranya hukum perkara ini? Jawabnya tengok keluar ke mana. Kalau keluar ke hidung, tak batal wuduk. Keluar ke mata, tak batal wuduk. Keluar ke telinga, tak batal wuduk. Yang batal, khuruju syai' min sabilaini. Keluar sesuatu termasuk udara, angin. Daripada dua kemaluan depan atau belakang. Jadi sudah terjawab. Keluar ke kemaluan, batal. Walaupun tidak berbau. Faham? Atau bau wangi. Nampak? Bau wangi. Mak ketuk wangi ke busung? Busung? Kau nak cari bini, cari yang ketuk bau pandang. Faham tak? Bau macam daun pandang, wangi gitu. Ada tak? Berapa ribu lah aku? Pasal orang tanya-tanya orang 20,000, 30,000 ni atau orang busuk kohong tu. Faham tak? 30,000 habis busuk kohong juga. Nah, nampak kau ni. Kalau ada bau pandang lagi.
Aku nak kau. Sudah. Ketika sedang minum, ketika bersahur, tiba-tiba terdengar azan subuh, nak luah air atau habiskan. Tidak batal kalau kita makan setelah azan, kalau kita tidak berpuasa. Orang yang tak puasa, azan subuh azan pun tak batal dia makan. Faham? Tapi kalau kita berpuasa, bilakah yang kita wajib berhenti makan? Kena faham. Waktu imsak. Siapa makan lepas waktu imsak, batal puasanya. Waktu imsak tu apa? Waktu bermula puasa. Nak ngaji fiqh, ngaji takrikh tu. Benda takrikh puasa, definisi. Arti siam, saum. Nampak? Al-imsak anil muftiri min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi biniyatin. Itu takrikh. Menahan diri dari makan dan minum daripada terbit fajar masuk waktu subuh sampai masa maghrib dengan berniat. Itu imsak. Cuma sekarang zaman kita ada dua waktu imsak. Satu waktu imsak wajib, satu waktu imsak sunat. Waktu imsak sunat yang sebut dalam radio sekarang masuk waktu imsak. Nah, bagi kawasan Kuala Terengganu dan seumpamanya. Nah, itu sunat berhenti. Itu waktu imsak kerana meraihkan hadis-hadis, antaranya Nabi berhenti baca 30 ayat sebelum subuh, Nabi berhentilah. Nampak? Itu imsak sunat. Dum bunyi bedil yang kedua. Sini tak dengar. Kalau duduk di rumah kita dengar ladang. Nah, kalau nak kuat lagi, bukit kecil. Gegar siling. Dong! Nampak tak? Gegar. Orang kau lupa, tidak dia dengar, dia pindah, dia sewa pelik bukit kecil. Tubik mula kema kat mulut. Lagi kecuk dengar. Nampak ke mana? Dah. Itu sunat berhenti. Bagi siapa yang dah makan jadi-jadilah. Itu maksudnya. Bedil yang kedua, imsak sunat. Faham? Tapi kalau orang yang baru bangun, orang terlewat, makan, silakan makan. Tak ada masalah lagi. Makan cepat. Faham? Bilakah imsak yang wajib? Masuk waktu subuh. Faham lagi? Wajib berhenti makan, minum, jimat dan sebagainya. Bilakah masuk waktu subuh? Kalau kita di rumah kita ni masuk waktu subuh, benda tanda dia. Kita tengok jam kan dengan orang bang? Dua-dua boleh. Tengok jam boleh, orang bang pun boleh. Jadi kita tahu dah esok, kalau masuk waktu subuh, pukul 5.45. Contoh, 5.45, masuk waktu subuh. Tak boleh makan. Tak tengok jam, pakai dengar. Azan. Azan hak mana? Masuk waktu subuh. Huruf Hamzah yang mula-mula. Bang, orang bang huruf dia dulu. Alif, Hamzah lah. Allah. Air yang tu habis, tak boleh makan. Bukan siapa habis bang. Dalam Facebook, siapa habis bang. Tak apa, boleh makan lagi. Tu mazhab Ayo Ping. Batal habis dah puasa. Lama mandai-mandai. Dia ambil hadis lain, dia suka-suka hati. Lah ni banyak geng-geng yang ni wabi apa ni, pelik-pelik ni. Nah, dia tak mau pakai pandangan ulama. Dia nak pakai hadis terus. Dia dengar hadis dia tak faham. Nah, ulama dia faham. Nah, jadi dia pakai hadis tu. Boleh. Ada pula lagi tak habis bang lagi boleh makan. Dah kalau bang panjang, untung lah kampung tu. Kalau bang kampung tu bang main lambar. Dah, kena makan dah. Dah kalau bang kampung Allah. Dah 15 minit bang. Wow. Nampak tak? Nah, jadi mengarut habis hukum agama. Dah, mula bang Allah tu sudah wajib berhenti. Kalau ada makan dalam mulut telang batal, ada nak air dalam mulut telang batal. Ada kerih duduk dalam sarung kena buat tubik kerih. Bubuh dia berjaga semula. Nak ngundi dah ni. Bang. Guana kita ambil gambar dengan perempuan yang tidak tutup aurat. Tengok tujuan. Kalau saja-saja kita nak bersuka-suka dan dia jadi fitnah, tak boleh. Kita pernah orang seksi. Seksi lah. Di Hat Nyai. Di Thailand. Jadi, turun nak pergi mana tak ada ingat dah. Duduk tepi jalan. Marilah seorang perempuan pakai seksi. Dia punya skirt ni, sampai atas dengan seluar lalang.
rendah sikit skirt. Kaki ni masuk pukat. Macam penari tiang. Rambut merah. Nampak? Ustaz, Ustaz. Kalau Ustaz bagi saya ambil gambar dengan Ustaz, saya nak taubat. Gitu. Dah. Mu nak kata gua ni. Agak-agak dia bertaubat. Kita ambil gambar. Buat kerah gitu. The boy. Dah takut kena viral. Nah, tapi harap-harap. Dengan kita beri dia izin gambar, dia bertaubat. Nah, dia kata diri. Dia dah kata. Faham? Orang Malaysia duduk di Thailand. Mungkin kerja jabat-jabat orang. Dia nak macam jabat dah. Kan jabat kita pun, kalau kau lupa pun dah seksi-seksi dah. Tak? Terengganu ni kau dah pakai seksi pasal tak ada guru. Ramai agak pakai baju gurung. Cik lanjar lah. Habis lanjar lah kita. Ikut orang. Faham lagi? Tapi dah kalau di Thailand, kau seksi kerja jabat. Nah, kerja jabat, kerja tu, kerja ni, kani-kani. Nah. Soalan seterusnya. Jika seorang itu dapat duit KWSP, dia dapat 25,000, kali pertama dia 10,000, bakinya 22,500, 6 bulan. Adakah yang dikira kena bayar zakat? Kerana dia KWSP dah lama duduk dalam simpanan, tapi tak boleh keluarkan. Ada setengah ustaz kata kena tunggu setahun. Bila nak tunggu itu dan dibelanjakan, mohon pencerahan. Baru ini ada keliruan antara dua ustaz tentang hukum cabut rumput atas kubur. Apakah hukum cabut rumput atas atau pokok kecil atas kubur? Contoh atas ruang kubur si mati. Baik. Dia ada duit dalam KWSP. Ke mana wang saya pergi? Dia buh dalam tu. Jadi wajib tak bila kita ambil duit kena bayar zakat. Dengar baik-baik. Lepas tu tak payah balas lah. Faham? Lain kali mu boleh hajar orang lain pula. Dua syarat. Wang itu wajib kita bayar zakat. Pertama, duit kita itu sampai tak nisab. Kadarnya. Nisab ni kadar wajib. Nisabnya lebih kurang, kalau sekarang lebih kurang 20,000. Kemarin dulu tanya orang pergi beli mah. Orang budak puang tu dia kata 220 segram. Sekali 96. Berapa? 0.85 85 kali 96 kali 85 220 kali 85 18,700 ringgit. Duit itu sudah sampai, itu wajib zakat. Faham tak? Jadi kalau muar masuk KWSP baru ada 8 ringgit, tak kena. Atau ada 5,000, tak kena. Mu kerja dah 8 tahun, duit KWSP ada 14,000, tak kena. 18,800. Dan dia akan bergerak ikut harga mah. Faham tak? Itu satu syarat. Okey, biasa roliknya kalau orang kerja, kalau dah 10 tahun, siapa jumlah ni? Dia tak? 30,000, 28,000, hak murah. 50,000. Faham lagi? Itu sesyarat. Syarat yang kedua, sampai tak lagi setahun. Sampai dah lah biasanya. Duit itu disimpan. Faham lagi? Baik. Bila kita pergi ambil, contoh duit kita total. Total ni kita boleh tahulah. Jumlah semua berapa dalam tu. Katakan totalnya 50,000 kita punya duit. Faham lagi? Okey, kita pergi ambil mula-mula dia beri 10,000. 50 daripada 10. Di 10 tak dikira. 50 itu setahun tak lagi. Setahun dah. Lebih tak daripada 8,800? Lebih. Kira kena zakat. Tapi oleh kerana kita tak boleh nak pegang duit itu, separuh milik kita, separuh lagi masih dalam pengawasan, maka tidak sempurna milik. Tak wajib kita ambil, pergi bayar zakat. Tak berdosa kita tak bayar. Tapi bila kita boleh genggang dah piti tu, 10,000 tu, boleh pegang tau. Kuasa tak lagi? Ada tak kuasa? Ada dah. Wajib bayar zakat. 2.5% dari jumlah yang dikeluarkan. Senang kan? Ambil 10,000, 1,025 riyal. 10,000, 250 ringgit. Jadi mu ambil 10,000, kena keluar 250 ringgit dari ini. Hak dalam tu tak kena keluar lagi. Faham? Esok boleh pula sekian, kata. Buat raya. Kena keluar 2.5 sen. Hang, kata. Gitu kan. Tahun depan boleh ambil pula 5,000. Kena keluar pula 2.5 sen. Bukan tunggu setahun. Soalan seterusnya. Balah dua orang ustaz.
Balah pendapat lah. Ustaz tidak balah anak murid. Balah. Faham tak lagi? Ni kata haram cabut rupuk atas kubur. Ni kata tidak haram. Dengar baik-baik. Tak payah balah-balah. Yang betulnya, dua-dua betul. Faham? Yang dilarang cabut rupuk atas kubur itu, rupuk-rupuk yang ditanam oleh waris si mati. Di atas tanah kubur dia tu. Kita tak boleh. Tu hak orang. Adapun kurang rupuk di atas tanah perkuburan lain, hak tempat orang lalu, tanah kubur kosong, itu boleh. Boleh tebah ketika kita maknanya semok samu naik. Faham? Atau takut ular dan sebagainya. Boleh potong. Yang masalah ulama kata haram cabut rupuk atas kubur tu, kubur orang, hak gembok tu, hak benggir tu, hak ada nesang tu. Anak dia tanam pokok-pokok kecil-kecil, mengharapkan tasbih, benda yang hidup kepada Allah, tumpanglah daripada rahmat turun atas tempat yang bertasbih tadi, tumpang dapat meringankan mayat, jika dengan izin Allah, maka oleh kerana itu, haram kita pergi kerak manfaat tersebut. Sebab tu ulama dia tak balah. Hak ni haram pergi cabut. Tak boleh. Kubur ayah dia, anak mari tanam pokok selasih, bunga selasih, pokok bunga kecil-kecil. Kerana apa? Kerana qiyas dengan perbuatan Nabi tanam pelepah kerma. Orang yang tidak setuju pandangan qiyas itu tak boleh masuk campur. Kita pandangan ni pandangan jumhur ulama. Hak daif tak siapa lah. Faham? Pandangan paling kuat, pandangan jumhur ulama, sah diqiyaskan perbuatan Nabi tadi. Dengan tanaman kecil-kecil tadi. Faham lagi? Jadi, siapa yang tanam, Nabi pergi tanam pelepah, orang lain pergi cabut. Haram. Kerana Nabi kata selama belum mati pelepah ini, tidak kena direngankan mayat dua ini, yang sekarang sedang kena azab. Seorang sebab kecil tak basuh, atau kalau Naji kena baju buat semayang, seorang lagi berjalan dalam kampung, buruk rumah tangga orang. Jadi Nabi kepih dua kerma, batang kerma. Hak masih segar. Cocok. Nabi kata selama belum kering, dia bertasbih kepada Allah, maka dapat tumpang rahmat yang turun atas batang tadi yang bertasbih, kena ringankan azab mayat. Bukan pokok bertasbih untuk mayat. Pokok-pokok yang hidup yusabih Allah, mereka bertasbih untuk Allah. Faham lagi? Kita ambil Quran, kita duduk atas rambau, ladang, batu, surat. Cuma baca Quran. Turun rahmat tak? Turun rahmat kerana situ nama kapul ladang. Tak, kerana di situ ada seorang baca Quran. Turun rahmat. Dah pun baca tu, habis baca, dia pergi duduk patah turun pula. Tak ada dah situ, turun linu pula. Faham lagi? Bak rahmat turun. Jadi hak boleh cabut, hak rupa-rupa, hak tepi-tepi, hak kat orang lalu, tak apa lah. Bapa pergi cabut, tak ada kerja. Faham? Pokok nak terbalik kena orang, boleh dah tebang. Apa tak bolehnya? Semak jadi naik ular, takut ular. Orang nak pergi ziarah pun takut. Potong. Boleh trim. Orang kata pokok-pokok kecil tu di atas kubur, hak waris dia. Tak boleh pandai-pandai kita. Aku tak kenal tengok nesang pok dara dia, aku nak pergi cabut mana ni. Hai, tak boleh. Kan hak mu. Hak dia. Faham? Saya tak kenang tengok pokok bunga hak Cik Ani tanam kat tangga dia, aku tengok geram mo. Aku nak pergi Lembang mana ni. Tak boleh, mu tak kenang pun dah hak tuang dia. Faham lagi? Gitu. Tak sabarlah. Dua-dua betul. Yang tak boleh cabut, hak atas kubur. Tu jam 7. Pukul 7, betul? Jadi kita akan berhenti 1 minit sebelum berbuka. Sini pukul apa? Pada minit berapa? Pukul apa? 7:15. Mau lewat. Ladang 7:10. Lepas kita ikut sini lah. Dia balah atas kubur. Mengaji tak ambuh, belajar tak ambuh. Hukum kubur, hukum nesang, hukum belendang, hukum pokok-pokok di atas kubur, hukum sirang kubur, semua tu penuh ribu-ribu kalam ulama dalam kitab-kitab fiqh, kitab fatwa. Kita bakal langgar gitu macam khinzir ni. Nampak tak? Serba benda nak bahas. Orang cak yang
Habis benda nak menang. Sikit lagi deh. Saya suka pada cikgu sekolah saya. Bolehkah saya melihat mukanya atas dasar sebagai guru? Jawabnya tak boleh. Sebab mu alasang muka guru, mu nak seronok kamu ya. Nah. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki boleh. Kerana pada fitrah manusia yang normal, dia tidak menaikkan syahwat. Tapi mu nak tengok perempuan, laki-laki perempuan, patulah yaghudduna min absarihim. Kita nak kata mu suruh tengok, Tuhan suruh tunduk. Nah. Apakah hukum qada qiyamul lail? Boleh. Solat fardu kita tinggal wajib qada, solat sunat kita tinggal sunat qada. Puasa Ramadan wajib qada kalau tinggal, puasa sunat sunat qada kalau tinggal. Nah, Nabi tak tinggal solat fardu. Nah, lepas tu Nabi tak ada qada solat fardu. Lagi. Tapi Nabi ada tinggal solat sunat dan Nabi ada qada solat sunat. Okey? Benda-benda yang kita amat, hak baik-baik kalau kita terlupa, kita sunat qada. Contoh setiap kali kita boleh gaji, contoh tiap kali kita boleh gaji, kita akan ajak adik-beradik kita pergi makan kedai. Kita belanja, contoh. Adik kita seorang, abang kita. Adik kita duduk di apa benda di Bukit Sawa. Abang kita duduk di Bukit Payung. Kita akan panggil pergi kedai. Tiap kali boleh. Tiba-tiba ada satu bulan tu kita tak ingat. Nah, tak ingat. Maka hari kita ingat tu, walaupun sudah beberapa hari, kita qada panggil. Jangan tinggal. Nampak? Amalan ini. Qada. Ulang balik. Sebab orang dulu-dulu, kalau dia orang mari minta derma, minta sedekah, perkara tak ada rumah, bini dia kata tak ada, pasal tuang tak ada, dia balik, bini dia kabur, dia start kereta ke cari. Takut terlepas. Start, orang minta derma, dia pergi start motor ke cari semula nak pergi. Kita tengok orang romantik derma mari start motor, bau. Orang berahi kepada fastabikul khairat. Berlomba-lombalah kamu. Jadi pelombalah kamu dalam bab kebajikan. Kalau tak tidur lepas isya boleh tahajud ke? Boleh. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia tak panggil tahajud. Rasa susahlah. Syarat semayang tahajud tidur dulu. Mazhab lain kata tak syarat tidur dulu. Buat lagi lah kalau budak tidur. Kalau tak tidur dulu dia panggil qiyamul lail. Kalau tidur dulu dah dia panggil tahajud. Dah dua-dua tu siapa bayar? Allah bayar belaka kan? Bukan tahajud, Allah yang bayar. Qiyamul lail kerajaan kerana bayar, baru dah awak cetong. Allah bayar. Nama qiyamul lail pun Allah bayar, nama tahajud pun Allah yang bayar ganjaran. Bila Allah yang bayar ganjaran, ada tak bayarannya murah? Tak ada. Allah ni ghaniyun 'anil alamin. Kaya daripada alam ni lagi. Mana ada bayar murah? Kaya murah kerajaan dunia. Pasal apa? Kerana kerajaan dunia ni apa kedana. Antumul fuqara, tu ayat Quran. Kamu semua manusia apa kedana. Termasuk 10 orang yang tercatat terkaya di dunia. Hak ada 100 bilion dolar dalam bank. Tu semua tu fuqara, apa kedana belaka. Tak usah kata kita. Nampak? Atau kita kerja gaji bulan 600 700 1,500. Allah rak'atani minal fajar khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat ya solat subuh sunat. Allah bayar mahal pada dunia ni lagi. Tanah ni Padang Midi ni satu lot 80,000 satu lot. Rumah ada lagi. Tidurlah kemah. 80,000 mungkin bayar. Duk tarak. Tu baru satu lot. Satu dunia ni tanah berapa harga? Faham lagi? Malaysia cek macam ikan bilis gitu. Rusia, Amerika, Argentina, negara besar. Satu dunia ni Allah bayar mahal lagi untuk orang yang semayang 2 rakaat sunat sebelum subuh, masa azan subuh. Dah kerja dengan Tuhan, kaya kan? Kita upah murah. Kau faham mahal.
Baca kedak lagi Fatihah, datang rasa ragu. Dia al-aslu al-adamu. Asal belum baca. Bila kita tak baca lagi, kita berdiri, baca kedak lagi. Maka ukurnya tak baca lagi. Menang, hak belum. Kerana belum dengan sudah, belum dulu menang. Tapi bila kita sudah membaca, ingatlah baca dah. Mari pula ngaca. Baca kedak lagi. Hak yakin baca dah. Mari sok baca kedak lagi. Al-yakin la yuzalu bisyak. Bila yakin, menang. Tak boleh ditolak oleh keraguan. Bila kita menang juga yang ragu, lama-lama jadi was-was. Tu yang mana junjuk 2 jam setengah. Dia siap nyelang teruslah payang. Belum naik air. Soalan seterusnya. Berada di saf yang pertama. Sembahyang berjemaah amat besar ganjaran. Boleh tak saya letak sejadah saya sebagai tanda saf pertama supaya saya selalu dapat saf pertama dalam sembahyang berjemaah? Walaupun saya datang lewat sikit, harap dapat penjelasan. Dia sakit hati KJK Sugar ni. Dia mari, dia tak dapat saf pertama. Faham lagi? Boleh kita nak dapat saf pertama, kita jangan balik. Kita duduk di saf pertama. Kalau kita pergi Mekah buat haji, kita tengok orang nak semayang depan kali 2 orang. Tak? Siapa? Orang yang duduk depan-depan tu bukan orang mari ke dia. Orang tak balik. Dari subuh sampai malam. Mari mayang subuh. Mari awal dah. Orang lain mari pukul 5.30. Dia mari pukul 3. Lepas mari boleh lagi. Hidup situ. Sampai mayang lahu. Dia puasa. Garik dia duduk kejap lagi makan. Masuk pula duduk depan. Kita melenggang mari nak duduk depan. Faham lagi? Orang bangsa kita duduk di hotel lagi. Nak duduk depan mana? Tak? Kan orang Belomba kan ini. Tengok Raudah. Raudah ada besar Sugani tak? Ada besar Sugani Raudah. Dah kali 3 juta orang masa tu ada di Madinah. Boleh muat. Tu yang gula bati tu. Bangla belepak kaki ke atas, kepala tak atas. Jemur nak duduk lah Raudah. Kan dia cuci tu kan bagi. Tak boleh masuk lagi. Dia tutup tu. Tengok masa sudah cuci buka. Gini berlari selipar pun tekok ni. Dah kalau hak berlari tu 15,000 orang. Boleh muat dah. Ada 100 orang. Nak? Dah. Dah kalau kita, gedik kita nak duduk lah Raudah. Tak payah lah. Duduk Kuala Lumpur. Nenggung situ. Lagi. Nah. Nampak tak? Tak apa gaji gila? Tak apa gaji? Ramai tak kat situ? Dah boleh nak pergi negang-negang itu? Dah boleh. Raudah tu rasa Nabi dulu. Kalau zaman sejarah zaman Nabi dulu. Situ je ada sejarah dia. Faham? Tak lain duduk luar tu je lah. Tak gamuk. Ni kan dia orang yang bersungguh-sungguh. Tak balik. Dia dapat special. Dia raja sejak. Dah mau jadi raja. Mau cari pengikut pun semua. Claim dalam Facebook raja. Mana tahu nasib baik dia raja sungguh. Nasib baik nak naik leropa. Adakah sudah memadai dengan tabir yang jarang atau perlu buka tabir luah? Seorang boleh lalunya semasa solat. Jawabnya, tak buka pun tak apa. Dia khilaf ulama'. Ada kata kena buka tabir, ada kata tak apa tak buka. Tak ada masalah. Khilaf itu bagi keringanan bagi kita. Yang tak bolehnya, yang sepakat memang bukan tabir jenis ming terus ni. Tak nampak. Tak nampak dan tak ada pintu apa. Tu memang tak boleh. Ini kalau pergi dia langgar tabir tu akan terakak, dia boleh pergi jalan. Tak ada masalah. Cuma zaman Nabi dia akan tabir. Dia muslimat belakang sekali. Laki-laki ni lagi muslimat dak balik pas mayang Isya dia tak bangun. Dia takut jadi bolong. Nabi tak mahu jadi bolong. Muslimat ni habis mayang Isya, derah-derah pakai baju balik mayang sunat rumah. Faham? Baru habis dah, barulah sahabat laki-laki ni bangun. Jadi zaman kita buat tabir lebih baik. Jangan kata bid'ah pula. Tak ada masalah. Adakah sama tentang pembukaan tabir ini dengan masjid dan surau dari jemaah muslimat yang keliru? Ini kena faham baik-baik macam. Dia sama saja. Dia gini, zaman Nabi itu dia gini, laki-laki imam, laki-laki dewasa, kanak-kanak, perempuan. Batu hadis kata kerana saf depan ni lebih jauh daripada laki-laki.
Dan saf perempuan yang belakang sekali lebih afdal pada saf depan, saf pertama. Bukan saf pertama tak pakai. Nak raya, Nabi tak suka mukhalatah. Berdekat-dekatan. Jadi kalau rapan dia ni kita buat tabik, betul dah. Dah kalau dak buat tabik, buka tabik, pun betul juga. Pak zaman Nabi dak pakai tabik. Jangan hak letak imam dia masuklah tabik dah lah. Faham lagi? Jadi cuba tabik biar dia pembeza antara laki-laki dan perempuan meraihkan hukum. Faham tak? Dia gitu. Takkan orang nak pergi buat dalam tu ke atas surah. Jadi kita ajar supaya kita bawa kehidupan hijab atau bertabir ini di luar daripada semayang. Ini latihan. Maka di luar daripada semayang, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dia ada sempadan hubungan, sempadan perbualan, sempadan macam-macam. Itu kita bawa. Kita ikut imam, jadi makmum, supaya kita bawa di luar sana nanti, kita ni taat pada kerajaan, pada pemerintah. Betul tak? Tapi kalau imam salah, kita tegur imam. Supaya nanti dalam kerajaan, kalau pemerintah ada buat salah, zumba ke apa, kita tegur. Faham tak lagi? Begitu juga dengan perempuan. Perempuan dalam semayang, tempat yang paling mulia, dijarakkan. Ada penjarakan sosial di situ. Bukan nanti COVID. Maka, tiba-tiba lepas mayang, rapat mula. Itu jadi kastung. Jadi supaya kita amalkan di rumah, raya nanti, tempat pesta, tempat kita pergi patah mana-mana, ada penjarakan. Kerana ini latihan yang kita dapat di dalam ketika kita semayang berjemaah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat sedikit pengetahuan pada petang ini. Terima kasih kepada pihak surau Al-Hikmah yang menyediakan apa benda ni juadah untuk kita berbuka dan bawa balik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.